Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar murid-murid tahun 3? Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran minggu lepas. Masih lagi tajuk yang sama, bidang sirah ataupun sejarah. Tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Arab. Baiklah, hari ini kita sambung pembelajaran minggu lepas. Yang minggu lepas kita cerita berkenaan dengan cara hidup masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Baiklah, pada hari ini kita akan pahami bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat menyatakan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menjadi rasul. Baiklah, sediakan buku teks muka surat 116 dan juga sediakan buku aktiviti muka surat 116. Baiklah kelas, boleh sedia cari tempat yang selesa untuk kamu belajar. Kita akan baca sama-sama selepas ini. Buka buku teks muka surat 116. Kita mau baca dan kita mau fahami kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Sebelum kita mula kelas, Ustadz mau ingatkan kembali. Mungkin sebelum ini murid-murid sudah pernah dengar cerita ataupun kisah berkenaan dengan kepribadian Nabi Muhammad. Betapa Nabi Muhammad ni sangatlah baik, bersopan santun, bercakap benar. Sampaikan baginda digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin ni maksud dia yang dipercayai. Kita mau tengok di sini dalam buku teks apa kepribadian Nabi Muhammad ni. Yang pertama, kita baca, kamu ikut, sambil-sambil kita cerita dan kita akan fahami apa cerita pasal kepribadian Nabi Muhammad ni. Yang pertama, tunjuk amanah. Amanah. Yang di bawah ni terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Kelas, ingat sifat yang pertama adalah sifat amanah. Apa dia sifat amanah ni? Sifat amanah bermaksud kalau kita diberikan tanggung jawab, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Nabi Muhammad seorang yang amanah. Apa yang orang amanahkan Nabi buat, Nabi akan buat betul-betul. Contohnya dalam cerita Nabi diberikan amanah, diberikan tugas untuk menjaga, mengurus perniagaan Khadijah. Siapa dia Khadijah ni? Khadijah ni nanti akan berkahwin dengan Nabi Muhammad, menjadi istri Nabi Muhammad. Jadi Khadijah dia bagi kepada Nabi. Khadijah suruh sejak Nabi buat perniagaan. Jual itu, jual ini, Nabi akan buat. Dan setiap kali Nabi pergi berniaga, pergi menjual, akan habislah barang-barang yang Nabi jual tu. Kenapa? Kerana sifat dia amanah. Dia tidak menipu dalam perniagaan. Yang kedua, ikut sini sentiasa bercakap benar dan adil. Sentiasa bercakap benar dan adil. Apa cerita dia? Kita baca dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad
Oke, apa tuh Hajarul Aswad kelas? Kita tengok di gambar nih. Inilah dia Hajarul Aswad. Yang kalau kita tawaf di Ka'bah tuh kan ada kamu nampak tuh batu yang begini, bulat begini. Ini namanya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad nih ikut cerita dia batu yang diturunkan dari surga. Jadi kita akan cium batu nih. Oke, disunatkan mencium Hajarul Aswad ketika kita bertawaf. Jadi apa cerita dia nih? Dulu masa ada terjadi satu banjir besar di Mekah, Hajarul Aswad nih telah terjatuh dari tempat yang sepatutnya diletak. Jadi orang Arab nih dia begaduh. Begaduh kenapa? Dorang begaduh pula siapa yang paling layak untuk letakkan balik batu yang dari surga nih ke tempat asal dia. Apa yang masyarakat Arab buat? Dorang carilah Nabi Muhammad yang bersikap adil dan selalu bercakap benar. Kebetulan masa tu Nabi lalu di tempat dorang bergaduh nih, di depan Ka'bah nih. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi ini bijak dan adil. Nabi bentangkan serban dia. Oke, orang Arab kan ada serban. Nabi bentang, buka dia punya serban. Nabi letak batu Hajarul Aswad tu di tengah-tengah. Lepas tu Nabi arahkan kepada ketua setiap kaum, ketua setiap kabilah, setiap ketua kampung yang mau angkat ni batu ni, kamu angkatlah ini serban. Kamu angkat sama-sama, letak di tempat yang sepatutnya. Jadi itu betapa bijaknya penyelesaian Nabi itu. Oke, itu antara contoh cerita Nabi bersifat adil. Yang ketiga, tunjukkan yang ketiga, tidak suka membuang masa. Oke, baca lagi. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Oke, kelas kita faham, kita ingat apa kepribadian Nabi yang ketiga? Nabi tidak suka membuang masa. Ada masa lapang, Nabi tidak akan sia-siakan. Macam contoh, Nabi dulu ada ibu susuan dia kan. Nabi ini dihantar ke kawasan kampung untuk disusukan. Nama ibu susu baginda adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni dia mengembala kambing. Jadi masa-masa lapang Nabi akan pergi menolong ibu susuan dia mengembala kambing. Yang keempat kelas, tengok di sini, penyantun. Apa tuh kelas? Penyantun. Oke, kita baca. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Oke kelas, apa dia sifat penyantun nih? Sifat yang lemah lembut, bersopan santun, sentiasa tersenyum, bermanis muka, cakap lemah lembut, tidaklah cakap macam kita nih berteriak-teriak. Oke, dihormati oleh orang ramai. Dan Nabi juga bersifat pemaaf dan juga suka menderma kepada orang yang lebih memerlukan dari Nabi. Oke, jadi begitulah kepribadian Nabi Muhammad yang mesti kita contohi kelas. Baiklah kelas, semua faham kan cerita yang Ustaz ceritakan tadi? Baiklah, sebagai aktiviti kita hari ini, buka muka surat 113 dalam buku aktiviti. Kita akan jawab soalan ini. Oke. Kita baca dulu dia punya soalan. Oke. Tunjuk soalan yang di sini. Pergaduhan dan kosong
sering berlaku dalam masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Nah, jawapan A ini perdamaian, B perjanjian, C peperangan. Oke, jadi ini contoh jawaban dia C, pergaduhan dan peperangan. Oke, yang seterusnya nih murid-murid jawab sendiri. Yang pertama, mereka membunuh anak-anak perempuan karena takut akan, jawaban E, kemudaratan, B, kekayaan, dan C, kebahagiaan. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tersenyum dan sangat kosong. Oke, jawaban dia E, garang, B, bakhil, C, penyantun. Oke, soalan ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat kosong, sehingga diberi kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha. Apa sifat dia kelas? Yang pertama E, pemaaf, B, amanah, C, dermawan. Soalan yang keempat, sifat kosong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda dipilih mengadili perbalahan meletakkan Hajarul Aswad. Sifat apa tuh kelas? E, adil, B, penyantun, C, pemurah. Oke, berdasarkan cerita yang kita belajar tadi dan juga minggu lepas, murid-murid jawab, bulatkan dan tulis jawaban di ruang kosong. Baiklah kelas, selamat belajar. Jangan lupa buat latihan tugasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.